Alhamdulillah, Masya Allah, kita dapat bersama lagi pada pagi ini, pada pagi yang indah, pada bulan Zulhijjah ni. InsyaAllah esok kita akan bersama-sama puasa Arafah lagi. InsyaAllah diberi kesihatan yang baik pada pagi ini. Kita tunggulah sekejap lagi, tunggulah dan 2-3 minit lagi untuk kita tunggulah yang mana yang nak masuk lagi kan, supaya Ustaz boleh bermulalah dengan program kita pada pagi ni. So insyaAllah kita akan mendengar usrah seperti sebelum-sebelum ni daripada Ustaz Angah Sunan kita yang kita jemput setiap minggu. Semoga ilmu daripada hari ini insyaAllah kita akan dapat guna, dapat kita sebar-sebarkan, tebar-tebarkan kepada yang lain untuk memperoleh kebaikan. InsyaAllah. Kita tunggu sekejap lagi. Ustaz, tunggu dalam 2-3 minit lagi. Kita tunggu sebab mungkin ada yang nak masuk lagi. Kalau kita start takut ada yang tak dapat mendengar permulaan daripada Ustaz lah. InsyaAllah nanti bila dah nak start, nanti saya minta Ustaz lah mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul qawli. Kita boleh jemput Ustaz Angah Sunan untuk mulakan program kita pagi ni, usrah kita seperti biasa pada minggu ni. InsyaAllah kita semoga mendapat ilmu yang bermanfaat daripada Ustaz Angah Sunan kita. Ustaz boleh mulakan. Sekejap tadi Ustaz ni ada. Dia dah hilang pula. Tunggu dia masuk balik. Kita tunggu jap. Tadi dia ada. Sekejap saya kontak Ustaz. Tadi dia ada. Dia hilang pula. Assalamualaikum Ustaz. Boleh kita mulakan kita punya usrah pagi ni? Ya Tuhan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajma'in ada'a wa bi'anbiya wa muslimin wal malaikatu muqarrabin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada leader kita yang jemput saya pada pagi ini, dan kemudian kepada semua yang hadir pada pagi ini. Maaf tak dapat nak mention satu nama. InsyaAllah tidak menggunakan rasa dan hormat saya kepada hadirin hadirat sekalian. Baik, insyaAllah dalam tidak berapa lama daripada hari ini kita akan menyambut nama Hari Raya Korban. Hari Raya Korban atau kita juga panggil Eid al-Adha atau Hari Raya Haji, yang kita mungkin hanya laksanakan atau raikan di rumah. Dan walau bagaimanapun kita tetap menjalankan ibadah korban. Di mana tempat yang kita boleh korban, kita masuk bahagian. Dan pada hari korban ini banyak kisah dan pengajaran, terutama daripada kisah Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi sebab kepada turunnya syariat korban. Dan sebelum peristiwa penyembelihan Nabi Ismail tersebut pun sudah banyak kisah-kisah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan pengorbanan kerana cinta Nabi Allah Ibrahim ini bersama ahli keluarganya yang sukar. Mungkin kita susah nak faham dengan akal kita, kerana cinta yang dizahirkan oleh Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya adalah cinta yang luar biasa. Pertama, kita mungkin dalam hari ini tak dapat bincangkan semua perkara, tetapi adalah baik untuk kita bawa kisah berkenaan dengan syariat Safa wal Marwah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alaih. Baik, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi kita faham bahawasanya siapa yang pernah pergi umrah
mereka tahu salah satu rukun yang mereka kerjakan adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan itu adalah sempena peristiwa Siti Hajar alaihi salam yang mencari air. Dan dia berpusing, berjalan, munda mandir sebanyak 7 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. 7 kali dalam keadaan berlari-lari anak. Sebab itu kita dalam ibadah sa'i, kita sunat kita bukan berjalan, tapi kita berlari-lari anak. Kerana untuk mengikuti bonda kita, Siti Hajar yang berlari-lari anak dari Safa dan Marwah. Kemudian kebalikan daripada Marwah ke Safa. Sebanyak 7 kali. Cuma sekarang ini kita sudah disimen dan ada aircon. Mungkin kita tak rasa penat. Tapi zaman dulu mungkin penatnya lain macam. Keadaan padang pasir. Padang pasirnya, keringnya, penat. Itu pun yang sekarang ni pun ramai yang capek, ramai yang penat. Setiap kali kena rehat-rehat juga. Terutama kalau kita bawa warga mas. Dan ramai. Siapa yang tak pernah sampai ke Tanah Haram boleh Google, boleh YouTube Safa dan Marwah supaya kita dapat melihat begini keadaan Safa dan Marwah. Jadi kita sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim AS telah menerima perintah Allah agar baginda pergi tempat yang lain untuk berdakwah. Dan tidak boleh membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini ingin punya anak, mahu sangat anak. Daripada isterinya yang terdahulu pun tak dapat ketika itu. Yang ini Sarah, kemudian dengan Hajar dapat Ismail. Setelah dapat Ismail, barulah dapat Ishak. Jadi perjalanan ketika itu dengan anak yang kecil, dengan Hajarnya, kemudian Allah perintahkan baginda tinggalkan untuk pergi ke tempat yang lain untuk berdakwah. Lalu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, maknanya ke mana nak pergi ni? Gitulah kalau kita dialog bahasa Melayunya gitulah. Maknanya kenapa tinggalkan kami gitu. Jadi Nabi Ibrahim tak dapat nak menjawab. Dia sebagai seorang ada sifat kemanusiaan pada dirinya, sudah tentulah sedih meninggalkan isteri dan anaknya. Sudah lama ingin anak, dapat anak kena tinggal. Lalu Siti Hajar bertanya, setelah suaminya diam aja, maka Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim jawab, ya, ini perintah Allah. Jadi Siti Hajar pun melepaskan. Kalau ini perintah Allah, insya-Allah Allah tidak akan menzalimi kami. Maka dia reda dengan kepergian suaminya kerana dia faham bahawa ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggallah dua beranak di lembah yang kering tersebut. Lalu menangislah anaknya Ismail alaihissalam. Anak kecil lapar, mahu air. Bayangkan di lembah yang kering, tidak ada orang, anak kita nangis. Maka berusahalah Siti Hajar ini berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah. 7 pusingan untuk mencari kokoklah ada air di antara bukit tersebut. Tinggalkan anak sebentar dan berlari mencari air untuk diberi minum kepada si anak. Lalu takdir Allah Subhanahu Wa Taala daripada hentakan kaki Ismail alaihissalam, maka terpancuklah air yang kita panggil air Zam-Zam, air
kita kata apa? Air daripada lambang pengorbanan dan percintaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hari ini kekal. Itu antara perkara yang mencari adat yang berlaku yang terus kekal pada hari ini. Lalu terkeluarlah air Zam-Zam itu dengan sebab hentakan kaki anak kecil Nabi Ismail. Dan biasalah di mana tempat yang ada sumber air, maka tempat tu akan menjadi lembah yang subur dan muncullah perkampungan, kemudian dirinya Kaabah dan sebagainya. Baik. Jadi dalam peristiwa ini, kalau kita faham satu zahir saja, maka kalau gerakan-gerakan feminisme akan menyalahkan Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isterinya? Sanggup. Tapi satu sisi lain, ini adalah perintah Allah. Kerana ada misi yang lebih besar dia terpaksa tinggalkan. Bukan saya saja. Bukan saya saja sebab nak lepak ke tidak. Tapi ada misi yang lagi besar. Yang tidak memungkinkan untuk dibawa oleh keluarga. Kerana dia seorang Rasul, tanggungjawab dia adalah untuk menyebarkan tabligh, menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, menyampaikan risalah tauhid kepada umat. Dan ini soal keyakinan. Maknanya dia tinggal tanpa tapi terpaksa. Yakinlah dengan janji Allah, Allah akan menjaga anak dan isterinya. Dan Siti Hajar pun yakin. Tak apa pergi kerana Allah, kalau ini perintah Allah, Allah tak akan menzalimi kami. Ini soal keyakinan daripada kisah Nabi Ibrahim. Sebab tu kita ada jumpa istilah Tauhid Ibrahimiyah. Maknanya Tauhid yang menceritakan tentang kecekalan hati, keikhlasan hati dalam total menerima apa jua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Allah. Itu payah itu kalau kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berlari dalam usaha mencari air. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini? Walaupun kita dituntut berusaha, tapi kita kena ingat bahawa yang hakikat yang memberi rezeki itu, hakikat yang memutuskan keputusan dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang ada mereka yang mungkin gurunya sama, mentornya sama, ikhtiarnya sama, modalnya sama, tapi ada mereka yang rezekinya lebih, ada rezekinya kurang sedikit, ada yang sederhana. Walaupun kita kata rate usaha tersebut sama, tapi kita kena berbalik kepada yang memberi rezeki ni siapa? Man ar-Razzaq. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Bukan kita, bukan dengan sebab usaha kita. Tapi kita, oleh kerana kita berada di alam asbab, alam yang kena ikhtiar, kita ikhtiar. Tapi dalam akidah kita kena jelas. Apa yang kita usahakan ini tidak memberi pengaruh kepada keputusan Allah. Cuma kita tunjukkan sisi usaha kita sebagai adab kita kepada Allah. Dalam kita meminta kepada Allah, dalam kita nak minta kepada Allah, kita tunjukkan effort kita. Dan Allah boleh bagi, walaupun kita tak usaha pun, boleh hantar Allah kerana Allah Maha berkuasa. Tapi Allah nak kita berusaha sebagai lambang keaduban adab kita. Kalau kita misalkan mudahkan begini, seorang anak kecil, seorang remaja, contohnya dia minta mak dia nak keluar lepak hari Minggu. Tapi sebelum dia minta izin maknya, dia ambil hati. Dia cuci rumah, dia bersihkan rumah, bersihkan tempat tidur, masak siap-siap, dan dia beritahu mak dia nak keluar. Jadi adab dia seorang anak sebelum dia minta pada mak dia tu, digembirakan hati mak dia. Tunjukkan sisi adab dia seorang anak kepada mak. Walaupun kita kata basuh pinggan, kemas rumah itu tak ada hubung kait pun dengan
keluar daripada rumah untuk lepak. Kan? Mak dia boleh je bagi izin dia, kau keluarlah daripada rumah nak pergi lepak dengan kawan. Walaupun anaknya mungkin tak buat kerja rumah. Tapi ini panggil ta'aduban adab kita dalam meminta. Dan usah cakap kita dengan Tuhan, dalam kita dengan manusia pun, sebelum kita meminta sesuatu, kita akan buat kebaikan pada seorang itu. Atau kita panggil istilah bodek. Bodek ni cuma kita faham dengan konotasi yang negatif. Kalau kita memang tujuan untuk bodek lah. Dia taklah macam bodek. Cuma kita nak minta sesuatu yang mahal. Kita tunjuklah usaha kesungguhan kita. Kesungguhan itu yang dipandang oleh Allah. Keikhlasan, kesungguhan. Dan Allah boleh bagi rezeki itu ataupun anugerah itu jalan yang tidak disangka-sangka. Contohnya dalam peristiwa tadi. Kalau kita faham satu perkara, kalau sudah tidak ada air dalam 2-3 kali antara Safa dan Marwah, cukuplah. Tapi kenapa Bonda Hajar still berlari di antara dua tempat itu? Kerana sangkaan baik daripada Tuhan. Kok-koklah lariannya yang keempat, lariannya yang kelima, lariannya keenam, air dia ketemukan. Walaupun kita kata first round memang tak jumpa dah. Betul. Tapi sangkaan baik mungkin. Tak apa, kita tunjukkan kesungguhan kita dengan Allah. Tunjukkan. Mungkin kali kelima, kali keenam tu ada. Tapi ternyata kali ketujuh pun tidak ada. Tetapi Allah bagi itu bukan dengan sebab larian dia, bukan sebab dia pergi antara Safa dan Marwah itu, tapi Allah bagi melalui hentakan anak kecil. Kaki anak kecil Nabi Ismail AS. Kalau kita fikir, mana mungkin kaki yang kecil boleh keluarkan air. Tapi kalau itu kehendak Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Kenapa Allah tidak keluarkan air hasil larian Bonda Hajar? Kerana Allah nak beritahu konsep usaha ni, awak boleh usaha. Kalian boleh usaha. Tapi hakikat yang beri rezeki itu, yang memberikan kehidupan ini adalah Allah Azza wa Jalla, dan dia boleh bagi dengan jalan yang lain. Sebab itu dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita tak sangka-sangka berlaku. Kita mengandaikan dengan cara kita buat hal ini, itu yang bukan kita dapat. Kadang-kadang dapat cara yang lain. Contoh dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam dunia perniagaan, kita belajar banyak skill macam-macam skill lah dalam kita nak closing manusia. Kerana kalau orang buat sales, kita kata hubungan dia interpersonal dengan manusia itu sangat penting. Dia belajar berbagai skill. Ada mereka yang dapat jual produk ataupun mereka dapat closing case. Kadang mereka menyangka dengan skill-skill yang mereka belajar. Tapi ada mereka dapat sebab apa? Sebab reference, kawan yang rujuk. Kawan yang recommend. Sebab kawan tu recommend. Kerana dia nampak keikhlasan kita tu. Maknanya kita ni dia suka cara kita menjual, contohnya. Kita kadang tak pernah cakap dengan pihak ketiga, tapi pihak ketiga tu nak ambil kita sebagai ejen ataupun sebagainya. Kalau orang buat takafu, dia ambil kita kerana dengar kawan dia recommend. Kadang-kadang kawan dia recommend tu bukan sebab apa sangat. Saya nak recommend seorang ejen ni kat awak. Sebab apa? Sebab dia suka senyum. Kadang-kadang sebab senyum. Kita menyangka dengan sebab cerita kita buat produk tu. Kadang-kadang dengan sebab kita rasa bersenyum depan klien kita, pandang mata dia. Dia buatkan itu yang dia touch. Dia touching kat situ. Akhirnya dia selalu recommend kita kepada kawan dia. Kawan. Ada berbagai kisah lah kalau dalam dunia hari ini. Contoh kita buat marketing, tapi kadang-kadang orang itu datang bukan daripada marketing yang kita longgokkan itu, tapi tak tahu dia rasa saya nak belilah. Allah ni rezeki. Tak tahu saya duk tengok macam nak tengok nama tuan, rasa macam tersentuh lah. Tak kenal apa nak beli.
Jadi soal rezeki. Anda faham? Jadi kita faham kat situ bahawa konsep kehidupan. Sebab tu orang yang faham tauhid, faham makrifah dia dengan Allah, hati dia tidak mudah putus asa. Ya benar, orang sebut musim sekarang susah. Musim sekarang krisis, susah nak buat perniagaan. Baik itu bicara manusia. Itu bicara pengkaji-pengkaji. Tapi kita dengan Allah kita yakin rezeki Allah tidak akan terputus. Kerana setiap manusia ini dia lahir, dia dah ada bahagian rezeki dia. Dia dah ada bahagian rezeki dia. Ada rezeki anaknya. Rezeki keluarganya dah ada. Dan dia tunjuk dengan ikhtiar kesungguhan dia. Maka dari situ Allah melihat. Sebab itu walaupun bukan dengan sebab larian Siti Hajar itu yang menyebabkan dapat anak, adakah lariannya itu sia-sia? Tidak sia-sia. Bahkan Allah memuliakan segala ikhtiar kita sehinggalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Kenapa peristiwa daripada larian Siti Hajar dari Safa dan Marwah tersebut? Sehingga Allah Ta'ala puji hal tersebut. Maka orang yang buat haji umrah mesti buat hal yang sama. Apa yang telah Bonda Hajar buat. Jadi usaha kita walaupun kecil, walaupun bukan dengan sebab usaha itu kita dapat apa yang kita dapat sekarang, tapi oleh kerana keikhlasan kita, kesungguhan kita, maka itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Itu dipanggil kisah yang sangat besar. Sangat penting untuk kita faham dalam kehidupan kita ini, keyakinan janji Allah. Yang kedua, bila kita sebut berkenaan dengan, yang pertama berkenaan Safa dan Marwah. Yang kedua kita lihat tentang bagaimana bila sebut bicara cinta dalam tema Hari Raya Korban ini. Kenapa disebutkan dengan cinta? Sebab dia kisah kecintaan kita yang lebih utama hanyalah kepada Allah dan Rasul. Maka pelambangan sembelihan korban itu adalah pelambangan menyembelih kecintaan yang lain dalam hati kita. Allah takdirkan dalam peristiwa tersebut, sebagai seorang ayah, sudah pasti dah Nabi Ibrahim sangat kasih kepada anaknya Ismail. Lalu dia bermimpi bahawa dia menyembelih anaknya. Dan bila cerita kepada anaknya sanggup. Kalau itu benar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka terjadilah peristiwa tersebut. Tapi Allah sangat adil, maka ditukarkan kibas pada saat-saat akhir sembelihan. Maka Nabi Ismail tidak disembelih, tapi kibas yang disembelih. Maka hari ini pun kita kita pun sembelih kibas, lembu, haiwan yang berkaki 4, binatang al-an'am, sebagai satu itibak apa peristiwa yang telah berlaku dan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan, mahal pengorbanan ini. Sebab tu kita sembelih itu kita nak buang sayang kita terlebih kepada yang lain. Bukanlah kita kata Nabi Ibrahim ni sayang kepada anak dia, lupa kepada Allah. Kita kena ingat dalam pengajian akidah, Nabi dan Rasul ni dia maksum. Cuma apa yang berlaku kepada mereka ni sebagai contoh kepada umat. Contoh kepada umat. Bahawa hidup kita ni tidak sayogianya ada cinta yang lebih daripada Allah dan Rasul. Tak boleh. Sebab tu Nabi SAW sebut, antara cara kita nak dapat halawatul iman, kemanisan iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawasanya Allah dan Rasul itu dia kasih lebih daripada kedua-duanya. Barulah orang tu mendapat kemanisan iman. Kalau dia ada yang lain lebih daripada Tuhan, lebih daripada Rasul, dia kena sembelih. Kalau sembelih hati, nanti matilah. Sembelih kecintaan yang lain itu. Sembelih cinta makhluk. Sembelih cinta dunia.
Sembelih cinta kepada pangkat, riak, takabur itu kena disembelihkan supaya hati kita murni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dunia perniagaan memang kita secara jujur, tuluslah kita dalam medan ini, bahawasanya memang banyak akan berlaku persaingan. Walaupun dalam grup sendiri. Tapi persaingan itu positif. Sekiranya bukan menjatuhkan. Tapi persaingan itu akan negatif. Berdosa sekiranya ada tikam menikam, jatuh menjatuh, aib mengaib, fitnah memfitnah. Itu detektor punya perangai saja. Tyrant, orang-orang yang sanggup melakukan apa saja demi pangkat dan kuasa. Kita jangan sampai level itu. Kita kena ingat kita buat ni untuk rezeki. Kita nak rezeki yang terbaik untuk kita dan anak isteri kita. Orang yang rezeki dia syubhat, doanya tak sampai ke langit. Kita kena ingat, hidupnya tidak barakah. Walaupun banyak dia dapat, cepat habisnya. Dan dia tidak bahagia. Orang macam makcik kita dahulu, mak-mak dulu kita dahulu, duduk di felda-felda, duduk dekat kampung, tapi tenang pula kehidupan mereka. Kenapa barakah? Barakah ini yang tercabut dalam kehidupan insan pada hari ini, banyak keberkatan tercabut. Sehingga kehidupan kita buntu. Macam tak jumpa titik temu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bersainglah. Ini pesan untuk diri saya juga dan kepada hadirin-hadirat. Dalam perniagaan, of course kita bersaing untuk dapat pangkat-pangkat tertentu. Saya pun tak sure dalam yang diri ni apa pangkat dia. Tapi dalam dunia sales ni memang ada kepakatan dia, pangkat-pangkat. Tapi ingat, bersaing secara positif. Jangan negatif. Jangan sampai kita buat apa yang saya sebutkan tadi. Dan jangan sombong bila kita dapat pangkat-pangkat tertentu dan merendahkan yang lain. Kena ingat, rezeki itu daripada Allah. Maksudnya, anytime kita boleh hilang apa yang kita ada. Sebab tu dunia pandemik hari ini mengajar kepada kita bahawasanya pentadbir alam ini Allah. Apa yang mereka ada dahulu, sekelip mata boleh hilang pada hari ini. Dalam mana T20 akhirnya menjadi M40. Akhirnya turun menjadi 40. Dulu mereka ada segala-galanya. Jadi sebab itu jangan sombong. Dulu saya pernah ceramah di Petronas, tahu Petronas, dekat langit. Langit pertama. Istilahnya lah. Tahun berapa ya? Tahun 2014 mungkin. Jadi mereka ada persepsi bahawa mereka ni orang elit. Ialah gaji pada koman 15,000 ke atas. Kerja pula dekat langit. Saya sebut langit lah. Bukan maksudnya langit tu, maknanya tempat awan ada orang boleh tinggi. Dan kita orang luar nak masuk pun banyak leceh lah. Nak kena scan-nya, IC-nya. Kena betul-betul selamat. Tak apalah, kita pergi. Dan saya masih ingat bila kita ngomong-ngomong tu, mereka ni tak fokus. Lah mungkin salah saya juga. Maksud tu tak pandai nak mengajar. Masing-masing buat hal sendiri. Jadi kita bercakap macam kita bercakap dengan anak patung lah. Mata mereka pun tak pandai, tengok telefon. Muka pun good lah. Tapi saya, mungkin saya dulu pun agak orang muda kan. Panas jugalah. Sampai tahap kita ketuk meja. Ketuk macam tu. Ketuk. Kita cakap kat dia, panjang lah. Sebebe tu panjang jugalah. Semua senengkah saya kata, kita ni jangan
sombong sangat saya. Jangan kita maknanya sampai orang luar datang pun kita tengok tak tengok orang. Terlagi sekarang ni kita mencari ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Dan saya cakap apa, jangan sombong sangat. Apa yang kamu ada ni bila masa boleh hilang pun. Belajar respect orang, belajar ni. Bukan kali pertama orang kata kat awak ni, kerja dekat dalam langit tak pandang orang bawah. Macam tu lah. Bagi tu betul tu. Jadi saya sebut saya tak kisah pun tempat ni. Bagi saya ngajar orang miskin kat kampung tu lagi mulia daripada kat sini pun. Bukan balik modal pun saya kata. Orang tu tak jemput saya naik street pun tak apa dah. Senyap semua. Dan pun baliklah. Jadi kita bukan nak sibuk jaga hati orang, tapi orang macam tu tak respect pada ilmu, kita bagi je lah. Jadi ini nak cerita, dan lepas peristiwa tu berlaku krisis minyak sebagainya kan, menyebabkan banyak gaji-gaji mereka dipotong. Nanti mereka dapat VSS. So sebahagian mereka dah hubungi saya. Maknanya yalah, betul lah. Dunia ni macam roda sekejap. Sebab tu kita jangan boleh buat apa saja, tapi jangan langgar sempadan. Baik. Jadi faham yang elok bicara pada hari ini berkenaan dengan pengorbanan dan cinta. Belajar konsep ikhtiar dalam kisah Bonda Hajar alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail. Kemudian kisah perlunya kita menyembelih apa-apa perkara yang lebih utama daripada Tuhan dalam hati kita. Put aside. Benda itu tak salah. Tapi jangan lebih. Kalau lebih, kena disembelihkan. Kerana kita sebagai hamba, kekal hamba. Jangan kita lupa martabat kita tu. Kehambaan kita. Kehambaan ni, hidup dia hanya untuk Tuhan. Dia tak boleh ada lebih daripada Tuhan. Salah seorang hamba bila ada lebih perasaan excited lebih daripada Tuhan dia. Tak boleh. So, balik kepada asal. Itulah dipanggil ibrah daripada pengorbanan cinta di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Alaihissalam. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. La haula wala quwwata illa billah. Baik, boleh faham ah? Ada soalan? Allah. Okey. Jadi kalau faham, saya nak sebut sikit berkenaan dengan apa bentuk pengorbanan yang kita boleh buat masalah ni. Pengorbanan. Kita besok pengorbanan ni, kita boleh faham kot pengorbanan. Kalau tak faham, dengan lagu Piramli, berkorban apa saja. Itu lagu tu sangat touching lah untuk berbicara tentang pengorbanan. Pertama, kita berkorban diri sendiri.
Faham? Berkorban diri sendiri. Macam mana berkorban diri sendiri, Ustaz? Baik. Berkorban diri sendiri ni maknanya kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita ni memang banyak apa yang kita nak. Banyak yang kita nak. Banyak benda yang kita nak buat. Tapi ada kalanya apa yang kita nak dan apa yang kita nak buat tu terpaksa dikorbankan. Sekiranya hal itu menyebabkan kita hilang kemanisan kita dengan Tuhan. Faham? Hilang. Ramai orang dia nak berniaga ni. Kalau kita tanya, semua orang akan cakap apa? Tujuan saya berniaga ni, saya nak ada lebih masa dengan apa? Dengan agama, dengan ibadat, dengan keluarga. Sebab tu saya nak berniaga. Dan alhamdulillah dia pun dapatlah berniaga dan sebagainya. Tapi biasalah di dalam excited kita tu we want more. Sehingga kita akhirnya lupa pula pada agama, lupa pula pada Tuhan. Walaupun itu niat kita pada yang asal. Asalnya kita nak tolong orang lain, tak sedar bila sampai tahap tertentu kita jadi orang yang bakhil pula, kedekut tak ada masing. Jadi ada benda dalam kehidupan kita ni kita kena check. Kalau aku buat ni, hilang tak masa aku dengan agama? Kalau aku buat ni, tercabut tak kemanisan ibadah yang aku dapat sekarang ni? Kalau hilang, tak buat. Kalau aku buat ni, benda ni banyak syubhat. Benda ni banyak, kita kata, benda yang tak jelas. Tidak patuh syariat. Not syariah compliance. So, tinggalkan. Walaupun kita nak. Kerana benda tu accident dengan kehendak Tuhan. Kehendak syariat. Tak boleh. Tapi apa ramai orang hari ni tak sanggup nak korbankan kehendak dia. Beredah je. Kita kena yakin bahawa dalam perceraian kita kepada rezeki yang halal itu, itulah datangnya pertolongan Allah. Satu hari, seorang pemuda pernah datang kepada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ni tanyalah dia. Jadi perbualan. Jadi pemuda ni tanyalah kepada Syekh Sya'rawi, seorang ulama terkenal di Mesir, bahawasanya dia ni kerja kilang arak. Kerja kasbet lah, kita kata mudahnya. Dan ditanya pendapat Syekh macam mana. Syekh kata kena berhenti. Tak boleh kerja kilang arak. Dah memang jelas arak. Kalau TO tu tak apa lagi. Ini dah jelas tu memang arak. Tak boleh. Nabi sebut dalam hadis dah, orang yang terlibat dengan arak ni semua dapat muka. Orang yang hidang, orang yang buat, orang yang minum. Tapi dia kata macam mana Syekh, saya dengan itulah saya tanggung anak keluarga saya lah, nafkah. Syekh kata tak boleh. Syekh kata berhenti. InsyaAllah kamu akan dapat kerja lagi baik. Yakinlah dengan janji Allah. Tingkatkan takwa kepada Allah. Lalu pemuda itu pun akur dengan pesanan Syekh tersebut, Syekh Sya'rawi, dan dia pun tak lama kemudian dia jumpa Syekh. Dia kata, wahai Syekh, aku dah berhenti. Dan alhamdulillah tak lama lepas aku berhenti, aku dapat tawaran kerja lagi baik. Aku dapat kerja dekat hotel di Madinah, di kota Rasulullah SAW. Dan aku dapat posisi dan gaji lebih baik. Syekh Sya'rawi kata, betul lah tu. Ingat balik Syekh Sya'rawi kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Allah akan jadikan jalan keluar dalam kehidupannya. Hari ini ramai orang yang nak mencari jalan keluar, tapi lupa formula yang pertama.
Formula Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Faham? Takwa, jalan keluar. Tapi ramai orang hari ini hanya fikir jalan keluar saja. Pening dia sampai tak jumpa jalan keluar. Kita kena ingat jalan keluar dalam kehidupan kita ini daripada Allah. Macam krisis yang berlaku pada hari ini, selagi manusia, pemimpin tak balik kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada keberkatan dalam usaha yang dibuat. Kita hanya percaya kepada ini saja yang boleh buat. Lupa kepada Allah. Sebab tu dalam waktu wabak, pandemik, yang paling penting umat kembali kepada Allah. Kita pun jangan ikut trend asyik nak menyalahkan pihak je. Sehari dua kita zahirkan emosi kita tu tak apalah, kita sedih apa, tapi jangan sampai melarat. Hari-hari nak maki pemimpin, maki kerajaan, maki orang tu, nak bergaduh je. Ini sebenarnya wabak ini pun daripada Allah, peringatan untuk kita. Kalau yang jadi Perdana Menteri tu orang yang paling hebat sekalipun, tapi kalau kehendak Tuhan wabak ni kena berlaku supaya ujian kepada kita, dia akan berlaku juga. Dia akan berlaku. Maka behind of the story, kita kena ambil ibrah kembali kepada Tuhan. Meramaikan kena kembali balik kepada Allah, insya-Allah terangkat. Kerana ia hanya berkuasa angkat musibah ni. Yang menurunkan musibah itulah Allah. Kita panggillah musibah kebala, tapi sebenarnya itu adalah sebutan-sebutan sahaja. Tapi hakikatnya tak ada perkara yang bukan daripada Allah. Kita kena balik kepada qadar dan qadar Allah. Sebab tu orang beriman, dia ada rukun iman yang ke-6 tu. Beriman kepada qadar Allah. Kalau orang tak ada beriman kepada qadar Allah, dia akan stres. Dan ingat Allah Ta'ala sebut, takwa, jalan keluar. Selagi kamu masih jalan keluar, tanpa mendekatkan diri kamu kepada Tuhan, kamu akan konflik, kamu akan stres, kamu akan disorder dan berbagai. Kan macam mana kamu dapat jalan keluar? Kerana kamu lari daripada zat yang menzahirkan jalan keluar tersebut. Kita akan jadi orang buntu. Itulah Syekh nak lebih tahu. Ingatlah ayat tu. Ayat 1000 dinar tu. Ayat tu kena gantung frame tu dalam hati kita. Bukan hanya gantung kat rumah sebagai murah rezeki. Gantung kat hati kita, takwa, jalan keluar. Jalan keluar ni tak mesti rezeki. Apa juga perkara. Jalan ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi jalan keluar dan rezeki. Macam mana rezeki dan jalan keluar macam mana? Daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Sebab tu kita orang beriman, kita kena yakin. Ada rezeki yang kita sangka-sangka, expected rezeki. Kita buat ni, kita dapat. Itu standard punya, expected rezeki. Ada benda yang min haitsu la yahtasib. Ada benda yang tak disangka-sangka. Tak sangka. Tak sangka stres hari ni 50,000. Kita target apa 10,000 je. Contoh Abang Zahari Zainal target 10,000 je. Pak dapat lebih. Pernah berlaku tak? Kita pandang Allah. Pandang Allah dulu. Jangan kita sombong. Allah. Syukur ya Allah. Maknanya sebab Tuhan jadi dalam kehidupan ni ada yang expected punya rezeki, ada yang not expected. Tak disangka. Macam maaf lah kalau terjemahan tu salah. Saya hentam je tu. Betul masih. Tak expect lah. Kita pun tak expect kok jadi ejen yang living ni. Ke apa nak kecil lagi yang macam cerita jadi yang living. Tak ada kot. Masa sekolah menengah ke, cita-cita saya Ustaz jadi cikgu, jadi yang living aja. Tak ada. Jadi you all dah masuk dalam medan ni pun tak expect pun. Cuma terdorong, jumpa Kak Ayus contohnya. Dan betul-betul dibimbing untuk menjadi jutawan. InsyaAllah jutawan yang dermawan. Bukan jutawan yang hanya fikir wang. Jutawan yang dermawan. Jadi
Ni tak boleh sangka ni, pertemuan kita dengan asbab-asbab rezeki, pertemuan dengan orang tu. Takkanlah Allah Ta'ala nak back in duit kita stokor dalam bank macam tu. Dia akan bagilah asbabnya, jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa ejen tu, nak jadi dah. Jadi itu tak ada sangka. Mungkin orang kata ni buat asis sekarang ni payah, musim pandemik. Baik, ingat balik ustaz kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada min haitsu la yahtasib, jalan tak disangka. Kita yakin tu. Ada yang meletup waktu ni. Pelik juga. Belah-belah orang tak ada duit, meletup juga. Lebih daripada zaman tak ada COVID. Jadi, sebab apa? Sebab rezeki daripada Allah. Ada yang tak dapat, tapi jangan kecewa. Pandang pula. Mungkin kita dah buat, kita give the best. Copywriting semua, kita kena ingat. Mungkin dengan sebab usaha tu Tuhan nak bagi cara lain, ataupun tak bagi lagi sebab ujian untuk kita. Ada sabar, tak ada isyarat rugi pun, kita dapat pahala sabar. Kalau profit, dapat pahala syukur. Tak dapat pahala sabar. Tak ada mana yang rugi pun kehidupan kita ni sebenarnya hakikatnya. Cara kita berinteraksi dengan masalah tersebut. Dapat syukur, tak dapat sabar. Dua-duanya bersama dengan Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as syakirin. Allah bersama orang syukur, Allah bersama orang yang sabar. Bersama dengan Allah, itulah keuntungan. Tidak ada yang rugi. Saya pun dah lupa poin saya kat mana dah. dah habis yang living dah. Forever living maksud ni. Kat mana dia? Tadi dia tanya kelebihan puasa Arafah. Puasa Arafah ni antara kelebihannya adalah menghapuskan dosa-dosa. Dosa setahun sebelum dan selepas. Itu hadis hasan, hadis yang baik. Maknanya siapa yang buat Arafah, puasa Arafah, insya-Allah dihapuskan. Dan biasanya kita akan buatlah. Jangan tak buat pula. Kalau tak terbuat macam mana? Tapi usahakan buat. Sebab puasa Arafah ni termasuk puasa sunat yang kita panggil apa? Tahunan. Tak boleh buat dah minggu depan. Contohnya. Sebab dia tahun depan. Kalau puasa Isnin Khamis, tak sampai Isnin ni, Isnin depan ada. Tapi kalau puasa yang sunat yang jadi setahun ni, tak jumpa tahun ni, tahun depan lah. Kalau hidup lagi lah. Gitu. Kita jangan menjadi orang yang insya-Allah hidup lagi. Tak. Jangan. Sekarang ni saya pesan juga bagi saya dan sahabat semua, jaga kesihatan elok. Kita sekarang ni berhadapan dengan unseen, kan? Makhluk yang tak dapat dilihat. Data varian baru ni lah. Ini bukan macam COVID yang fasa tahun lepas, tak. Inilah varian dah campur aduk sekali dah. Jadi dia sangat bahaya. Kita nyawa kita kena sayang. Nyawa kita sayang. Ada nyawa ni kita boleh ibadat, boleh jaga rezeki. Jadi kalau dah ajal itu, ajal lah. Tapi tempat kita tak tahu ajal kita bila, kita ikhtiarlah mengelak. Jaga kesihatan dia elok. Jaga. Jadi Tuhan tak payah hantar libut petir pun. Tsunami macam Aceh. Tuhan hantar makhluk yang tak nampak. Kalau kita seperong pun tak nampak, tahu seperong. Dia kena guna yang nano bunyi baru nampak. Kalau guna teleskop biasa tak nampak. Dia kena guna nano punya tu baru nampak. Dia punya tu. Jadi dunia ni perang yang tak nampak. Jadi tu kekuasaan Tuhan. Kalau Firaun dulu tenggelam dengan air dan jatuh dengan anak angkat dia. Cuba kita fikir, bayangkan Firaun ni yang zalim, maha Firaun semualah, bunuh budak lelaki. Boleh pula dia bela seorang anak kecil. Maknanya walaupun dia tahu, pendeta dia sebut bahawasanya
ada seorang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Dia dalam keadaan dia bunuh semua anak lelaki tu, rupanya dia sedang besarkan seorang pemuda kat rumah dia, kat istana dia sendiri. Dan anak angkatnya itulah Musa alaihissalam, itulah yang menjatuhkan dia. Saya kata. Jadi sebab kehancuran kerajaan yang zalim tersebut. Maknanya hebat macam mana Tuhan tak payah hantar peluru apa, hantar anak angkat je, yang dia sendiri jaga pun. Sebab apa? Bukanlah dia suka sangat, tapi dah bini nak macam mana. Itu kelebihan orang perempuan ni. Walaupun Firaun sekalipun, bini kata saya nak jaga budak ni, suami nak boleh buat apa? Ganas-ganas apa, ayah dia kawasan pun, bini kalah. Firaun pun kalah. Kalau kita ni cak ayang ni, apalah sangat. Faham tak? Itu setara Firaun tu. Baik. Kemudian Namrud ni Tuhan hantar apa nama, nyamuk sekor. Bayangkan nyamuk masuk dalam telinga. Siapa pernah dia rasa gatal dalam mata, gatal dalam kepala? Nak garu tak boleh. Pernah rasa? Dalam mata kita gatal, nak garu tak boleh. Kalau boleh keluar mata ni, nak garu tak boleh. Kata beliak pula terkeluar. Tak boleh. Ni nyamuk pula masuk. Aduh, nak garu tak boleh. Sakit otak tau. Mati macam tu. Siapa kena Pol Pot? Siapa kena Pol Pot? Pol Pot. Diktator Kemboja tu. Yang bunuh rakyat dia 4 juta. Dia ni pun mati sebab nyamuk kak. Malaria. Nyamuk tu gigit, dia pun kena malaria. Pun mati dalam hutan. Jadi hari ni Tuhan hantar bukan nyamuk. Bukan kita kata, tapi benda lagi tak nampak. Allah Akbar. Kita boleh katalah mungkin itu virus, biologi. Itu dalam kajian asbab kita boleh kaji mungkin. Kita kata daripada Makmah Wuhan ke ataupun daripada US ke. Kita pun tak tahu siapa betul bersalah sekarang ni. China kata US yang hantar. US kata China yang hantar. China kata dia ada bukti. We have proof yang Amerika punya army yang datang. Lepas tu spread kat Wuhan. Amerika kata China yang start. Dua-dua bergaduh. Kalau kuasa besar bergaduh tak campur lah. Tapi kita pun tak nak kata China juga. Sebab dia kata Amerika yang hantar. Dia ada proof. Amerika pun tak boleh saman China. Jadi pusing-pusing tak apalah. Itu sebabnya lah. Tapi hakikatnya berlaku dengan izin Allah. Kenapa diizinkan berlaku? Maka kita jangan tanya dah Allah Ta'ala tu. Kenapa kau buat ni ya Allah? Kita sebagai hamba hanya mencari hikmah di sebalik apa yang telah dilakukan ini. Apa hikmahnya? Kita pandang. Dan semoga insya-Allah kita menjadi orang yang sabar, redha dengan ujian Allah Ta'ala ini. Jangan kita putus asa dan mengeluh. Tidak ada berubah apa-apa kalau kita mengeluh. Tapi kalau kita sabar, kita stay dapat pahala sabar. Kalau kita redha, stay dapat pahala redha. Tapi kalau kita mengeluh, tak kenyang juga perut kita pun. Rugi saja. InsyaAllah, moga-moga ada kebaikan dan manfaat kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Ustaz Angah Sunan untuk pagi ini pengkongsian dia, di mana dia bercerita berkenaan dengan konsep usaha tu, kan? Usaha, kita tawakal dan percaya kepada qada dan qadar. So saya nak summarize sikitlah dengan penceritaan daripada Ustaz Angah Sunan tadi, di mana Siti Hajar usahanya bukan sekali, usahanya berkali-kali. Kan, baru Allah datangkan rezeki. Sama macam kita lah. Kita yang berniaga ni, usaha bukan sekali saja untuk kita dapat rezeki, tapi usaha berkali-kali.
So daripada situ kita faham bahawa usaha bukannya Allah bagi datang untuk dapatkan rezeki, bukan datang dengan sekali usaha saja, tapi usahanya berkali-kali. Dan kita ada apa pun masalah atau apa jua rintangan, berbalik kepada yang Maha mencipta kita, yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik kepada dia, insya-Allah Allah akan beri jalan keluar. Daripada tafsir yang Ustaz Angah Sunan ceritakan, ayat 1000 dinar tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu, di mana bila kita bertakwa dan beriman kepada Allah, insya-Allah akan beri kita jalan keluar, di mana rezeki yang datang pada jalan yang tidak disangka-sangka. Insya-Allah semoga perkongsian kita pada pagi ini daripada Ustaz Angah Sunan, kita dapat terapkan dalam hidup kita, dan kita faham bahawa sesuatu yang berlaku tu semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah sajalah sesuatu itu akan berlaku. So kita kena banyakkan bersabar, beriman dan balik kepada Allah, bertakwa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalan keluar untuk kepada kita yang dalam keadaan resah, gelisah, risau. So insyaAllah semoga semua kita dilindungi daripada COVID-19 ni. Semoga kita berbalik kepada Allah dan ingat hanya Allah saja yang dapat membantu kita semua, dan bertakwalah kepada Allah. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi dengan kelas kita, usrah kita dengan Ustaz Angah Sunan, jika diizinkan Allah. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati. So Ustaz, kita akhiri dengan bacaan doa kita punya majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatami lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustazina ولجداتنا ولجيراننا ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا الله. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru bapa kami, ya Allah. Para guru kami, ya Allah. Para sahabat kami, ya Allah. Para jajaran tetangga kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah. Para muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami ini, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada yang sempit ada kami ini, ya Allah, kau lapangkanlah dada kami, ya Allah. Jika ada yang sempit rezeki kami, ya Allah, kau luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada yang berkeluh kesah dengan takdir-Mu, ya Allah, tenangkanlah kami dalam pelukan takdir-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersangka baik dengan takdir-Mu, ya Allah. Serta tenang dalam dekapan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zajalali wa Ikram, ya Allah. Apa jua hajat kami di sini, ya Allah. Sama ada urusan dunia atau urusan akhirat, ya Allah. Kau makbulkanlah, ya Allah. Kau makbulkan, ya Allah. Namun Engkau juga lebih tahu apa yang terbaik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kau angkatlah musibah yang melanda dunia pada hari ini, ya Allah, dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kau angkatlah musibah ini, ya Allah, hingga kami dapat kembali ke dunia kami yang asal, ya Allah. Dapat memakmurkan masjid-masjid-Mu, ya Allah. Dapat memakmurkan rumah ibadah-Mu, ya Allah. Dapat kami bersilaturahmi kembali, ya Allah. Ya Allah, bantulah umat pada hari ini, ya Allah. Kembalikanlah hati kami semua kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zajalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin. Taqabbal ya Karim. InsyaAllah minggu depan pada waktu yang sama, pada hari yang sama, kita bersama dengan Ustaz Angah Sunan dengan izin Allah. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kepada Ustaz Angah Sunan dengan ilmu hari ini. Semoga kita mendapat barakah. Semoga kita sentiasa berada rahmat Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum.